Ada bangla nak beli. Mula. Suaramu jelas oh. Bang, start dah lah. Cuba tengok suara Jemmy. Mi cakap ni aku nak dengar. Iman dengar suaramu. Kau dok kena set up sikit lah bagi yang tu. Hello Mi? Ha. Kau cuba cakap Iman nak dengar ya test eh. Test. Test. Ha? Ya tak? Test. Ya Memang tengok check suara. Aku dah tahu kau dok. Sebab dia punya audio tu on dah. Ha? On dah. Ia tak ada test tu dah. Ia tak ada test. Ia memang terus terugi dia punya program dia. Ha? Dengar je lah suara Jimmy. Ha. Kau suara aku. Maksudnya dia Discord. Ima punya tu. Kamu cek dekat telefon ni. Betul cakap aku dah tahu dengar aku tak suaramu. So nak buat design apa malam ni? Aku dah tahu. Sekejap aku tukar music background sekejap. Dengar je lah pak. Suara menjelas Mana ha? Macam gitu. So kamu dengan design okay. Mundak design dia saya kali ni. Aku dah tahu Aku setakat ni buat live memang aku buat aku tengok-tengok gambar atau aku ambil gambar aku buat serender je. Pak. Yang belah kiri tu pak. Kiri. Warna biru putih kuning. Bapak hok ni pipik lah gila. Bos sikit boy. Regular Bawah. Nak bawa lagi. Boy. Lagi. Ni hijau kok. Kau sambil je pak. Ni. Atas sikit. Yelah yang ni lah. Aduh. Cycling aku masuk dah dalam tu itu. Dah habis buat. Dah nak buat lagi ni kak ke? Rasa pun nak buat ke? Aku tak nak buat lagi. Rasa pun nak buat. Ya, pukul kita ya. Cerita lain. Aku rasa kau faham. Copy dulu image ni. Tak, Jimmy tak cakap je. Ya. Hello. Tu, Jimmy. Yelah. Ni, cuma cakap. Cakap banyak sikit. Okay, Assalamualaikum. Yo. Ya, okay, jelas. So, hari ni kita buat design yang jenis abstract tapi
berkonsepkan geometri. First dulu buat folder baru. Folder baru je. Jadi moderator. Jemi dah moderator dalam live. Design baru tak? Design live kemarin. Kemarin semalam. Buat konsep snake yang apa? Yang kemarin punya. Cuma hari ni kita pergi dekat konsep geometri lagi. Abstract geometri. Boleh je. Challenge diri kita buat fokus bahagian geometri macam tu. Stop gambar dulu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada malam ni kita akan buat seperti rutin biasa, seperti live sebelum ni. Kita akan buat 3 fasa. Fasa pertama ialah masukkan gambar-gambar reference dalam Illustrator. Jadi fasa pertama berfokuskan cari gambar-gambar ekspresi di sumber online, especially di Pinterest. And then selepas kita dapatkan gambar-gambar dari Pinterest, kita masukkan dalam Illustrator. Next kita akan kaji setiap gambar tu, apa yang menarik berkaitan dengan satu gambar tu. And then kita akan apply design elemen yang ada dekat setiap gambar ataupun yang kita rasa menarik dalam setiap gambar tu ke dalam design yang kita nak buat. Dan last kali kita akan masukkan ke dalam 2D punya mockup. So itulah proses yang biasanya kita buat, dan seperti live sebelum ni kita akan buat rutin yang macam tu juga. Jadi mostly design yang kita buat ialah agak random. Kita tak decide awal-awal. Maksudnya masuk live je kita dah fikir macam establish konsep kita, terus cari gambar and then masukkan. So siapa-siapa yang terlibat dalam live ni mungkin akan nampak secara kasar yang kita akan buat ni memang totally from the scratch dan tidak ada tutup sebarang kelemahan lah daripada saya sebagai designer. So kalau nampak macam silap tu maknanya saya silap. Kalau nampak betul tu maksudnya saya betul. Jadi waktu yang kita akan cuba explore untuk nampakkan secara realistik macam mana designer buat kerja kalau macam dia nak eksperimen suatu benda. So kalau macam project client kita dah establish design konsep, sebab tu macam mudah sikit kita nak buat design. Tapi untuk sekarang ni kita akan sama-sama belajar. Mana saya pun akan belajar daripada apa yang saya buat, dan korang yang dalam live ni pun boleh nampak apa yang kita sedang buat. Aku edit video lah. Apa? Kalau aku edit video sendiri. Malam ni kurang sikit lah sebab orang nak start sekolah esok. Biasa budak-budak masuk. Muni ada masuk barang. Muni masuk tolong komen-komen lah. Aku aku ada Discord ni, aku Muni tolong komen kat orang lain lah. Tak sempat dah nak buat komen sambil jawab soalan. Pagi download pak. Pagi download. 4 gig live tau. Oh.
Padang ke mu? 4000 MB. 4000 MB. Padang ke mu? Yalah, Download kat sekolah ha. kalau select memang laju. Boleh je aku ambil yang dia ada bagi yang 1000 session tu. Hai, terima kasih Momen 17. Mu batik berterima kasih Jimmy. Apa tak berterima kasih tu? Penat-penat dia bagi rose tu. Oh, thank you. Salah. Ku sangkakan. Masuk bagi lah. Thank you. Game lagi. Untuk bagian ni. Oh. Bak, boleh connect Discord, Bak? Yang ni, Bak. Boleh kena Discord dia. Sign Discord role to subscriber for access Discord private channel. Ha? Kena connect ke Discord. Dia kena Discord. Ni yang live. Yang subscriber. Subscriber connect dengan Discord. Aku tak faham tak dia. Nanti aku tu. Ni ada dah. Okay. Buat lepas tu buat side angle side angle. Boleh je. Thank you. Thank you je mu. Tu aja Muti. Tak ada sembang-sembang benda-benda. Kau nak tunggu ramah. Memang tak lah nak tunggu ramah. Wish, Imam dok share. Sombong Imam. Imam sombong lah. Dia dok share langsung tu. Tentang kaya Imam lah ni dok share pun Imam. Apa hatimu Mang? Saya dah tahu. Tu lah. Masuk bilik bagi. Apa ni? Sibuk sikit aku buat banyak kerja. Kerja office aku duk settle langsung ni. Tambah buat dashboard apa data studio pula tau. Nak Membuahkan hati gelisah. Hai, thank you Wan. Join. Ada.
Rasa okay dah kot. Cukup lah ni. Malam ni kita buat live secepat mungkin lah. Tapi kalau tak naga eh. Naga. Tu ya sikit gabung. Tak tahu lah gana konsep jadi gana lagi. Tapi rasa macam nak buat gini. Tapi kalau betul gini. Jangan main-main. Mana segi ya? Bak. Oh, Aku tengok yang data studio ya. data studio. Data studio. Aku kena buka YouTube ya. Dah live pada gini. Tak apa. Dah selagi Discord open selagi tu mu dengar. Tak join balik. Ni kalau aku masuk Discord ni boleh join juga. Boleh? Boleh? Oh. Kalau mau join Discord boleh dengar suara mu. Dia pelik sikit yang bagi yang studio live TikTok Rasa okey dah kot. Cukup comel Apa yang pelik-pelik? Mana ada pelik-pelik? Nak buat design kau? Buat lah. Ada rezeki buat lah. Nak request boleh. Nak request apa tu? Bang nak request boleh. Ni baru orang semalam lah. Thank you join sekali lagi. Nak request bahagian apa tu? Request. Ada nak share idea ke? Share idea design ke? Nak dengar suara mu. NFL. Aku suka muka dia cakap dekat berpang. Oh ya ke? Dah, mak aku dah ada mic dah. Mic dan mic susah tak dengar angkat bagi tepi lah. Okay. Cih. Koya tu, mu koya tu depan. Tu mendengar suara mu di koya tu. Buat NFL satu nak terus belajar. NFL dak study lebih lagi pakai NFL, tapi cumanya design dia agak simple lah. And then simple design dia. NFL request NFL American jersey lah. Kita dah pernah buat dah dulu masa first and second live. Apa kita buat balik American hockey jersey. Request NFL. So request NFL. Tak sini dulu. Actually kita dah pernah buat lah masa live pertama, kedua. Live pertama yang kedua kita pernah buat NFL ni. Tak apa, kita buat balik sini request. Simple nonton setia. Kita cuba buat NFL. Ni complicated sikit saya. NFL. Satu lagi benda nama item dia bukan FS lagi, nama dia American Hockey. Satu lagi benda kang tak ingat lah dia punya tu ya. Matok kita nak belajar sikit. Okey, jap kita cari inspirasi dulu. Selasa ni kita berpuasa. Jadi kepada siapa-siapa yang Muslim tu, semoga berpuasa dengan jayanya memulai hari Selasa ni.
bersih. Kita cari yang lain sikit daripada lain sikit. Apa lagi kita tak buat? Macam kita start buat aja ikut kita punya creativity. Sebab nak cari inspirasi pun semuanya semua design lebih kurang sama saja. Kita ambil analyzer. Dan cari ini satu. Ni pun okey. Ni lah. Kita letak sini. Dia NFL ni dia ada jersey cutting berbeza. Dia bukan body cutting sama dengan standard body cutting. Dia body cutting yang agak berbeza. Boleh nak buat design NFL dekat body cutting normal. Tapi mostly kalau macam betul-betul nak style macam NFL punya, kita buat custom ni lah, custom jahitan. Nanti saya tunjuk dekat mana bahagian yang jahitan tu. Okay. First, kalau kita tengok dekat sini, kita kaji dulu lah. Sebab NFL ni pun benda yang baru. Bukan lama dah design ni keluar. Cumanya baru terus naik kan dekat Malaysia ni. Jadi kita bagi tahu awal-awal lah apa yang kita dapati daripada design NFL ni sendiri. Oh, dia tak boleh Okay, first kali sebenarnya yang custom NFL ni, dia ada jahitan. Ni jahitan, dia bukan design. Dia jahitan. So sini pun jahitan. Kalau body cutting biasa, kita tak ada lah bahagian jahitan ni. Kita just body biasa je. Jadi kalau macam ni, dia akan jahitan, kesan jahitan, dia catung. Ni untuk template template normal punya body cutting. Kalau macam untuk buat design NFL dekat body cutting biasa pun okey, tak ada masalah. Asalkan dia nampak macam style NFL kan, kita just nak vibe NFL tu saja. Minnesota NFL. Ni pun Showman. Kita letak dulu kat sini. Cari lagi. So ada orang letak nama, ada orang letak nombor. Ada orang letak logo, nama, nombor, atas pilihan. Atas pilihan Okay, rasanya dah cukup ni untuk buat NFL yang biasa. Kita organize dulu gambar. Dan kita kaji. Kaji gambar ni. Okay. So first gambar ni dia punya design agak normal dekat bahagian atas. Semuanya ditambah macam ada border lebih hang, which is yang hitam kuning ni. Tu yang pertama. Yang kedua, yang paling menarik ni rasanya bahagian lengan. Lengan dia menarik. So kalau macam untuk lengan panjang boleh macam ni. Untuk lengan pendek rasanya dia tak besar sangat dia punya yang hitam ni.
Tapi kita cuba tarik yang bahagian design ni lagi dalam dan apply dekat kita punya konsep. So lengang check, yang bahagian ni check juga. Cumanya tak tahu lagi nak apply ke tak yang bahagian ni. Yang bahagian tepi ni rasanya boleh cuba apply lah nanti dalam masa kita buat design. Gambar yang hijau ni pula kita pilih sebab dia punya shape macam ni. Ada shape macam ni yang nampak macam menarik lah. So walaupun dia agak simple, tapi disebabkan ada macam jahitan macam ni, dia nampakkan minimalistic tu ada emphasis dekat bahagian warna gelap ni. Cuma yang belakang dia tak follow yang depan lah. Belakang dia buat line sikit, which is this one. Okay, gambar yang ketiga pula. Ni gambar ketiga ni dia NFL tapi agak detail juga lah dia punya detailing ni. Sebab dia pakai grafik bahagian macam cakar ni kan, bahagian cakar tu. So tak sure kalau macam NFL yang trend ni kat Malaysia ni, I pernah buat lagi style macam ni ataupun ada tapi tak naik lagi yang jenis detailing macam ni. Sebab biasanya kalau jumpa NFL yang designer Malaysia buat pun dia pakai geometrik biasa je, tak pakai detail yang macam grafik cakar-cakar ni, ataupun grafik yang macam pattern yang lari daripada minimalistic punya kategori. So minimalistic kategori ni mostly design yang tak ada detailing sangat. Maksudnya kita kalau macam kita buat petak pattern pun kita tak ada detail dalam petak-petak tu, kita just kosong saja. Okay, next would be gambar ni. Gambar ni saya minat sebabnya dia punya style yang bahagian bawah ni. So kita boleh cuba apply. Okay, kita ganti yang bahagian side ni lah. And then gambar last sekali dia ada pattern yang macam petak, tak sure petak ataupun bitik-bitik. Kalau nampak macam sini macam petak, tapi tak tahulah kalau macam dia punya high fidelity foto dia bulat ataupun petak. Tapi kita boleh cuba apply pattern yang jenis geometrik ni ke dalam kita punya design NFL kita kali ni. So tanpa kita buang masa, kita masuk ke dalam design board dulu. Copy, kita nak settlekan base dia dulu. Untuk logo, bahagian placement logo normally dia letak kat atas lah, dia bukan letak kat dada, macam letak atas sikit. Tu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau tak nak letak logo langsung bahagian atas ataupun bahagian dekat dada ni, atas dada ni, boleh je remove logo tu. Jadi untuk yang basic dulu, kita cuba follow daripada reference gambar. Jadi kita buang dulu logo-logo ni, logo yang kat dada ni. And then kita ambil warna yang ni sebagai base. Mungkin kena gelapkan sikit. So kalau kita tengok kat sini, dia punya alignment ni kan, alignment ni semuanya letak macam dekat bahagian hujung, ni neck, hujung neck ni pun sama, dia letak macam bahagian kat hujung sikit. Jadi maksudnya dia punya bahu punya design agak besar. So kalau berdasarkan body cutting normal ni, apa yang kita boleh buat, kita letakkan dia, kalau macam ikut pola saya ni, kita letakkan bahagian atas sedikit. Macam tu. Normally kita macam letak bahagian sini, yang bahagian area sini kat tengah. Ni kita macam letak dekat bahagian nak bawah sikit. Okay, putih ni kita nak gunakan warna kelabu sedikit sebagai warna natural. So kita dah ada bahu, then kita nak buat bahagian detailing dekat bahagian bahu tu kan. So kalau tengok kat sini, ya detailing macam ni. Dia punya ni macam jenis oversize. Kita pakai baju body cutting biasa, jadi agak lari lah sikit daripada apa yang kita nak buat. Cuma kita boleh apply je yang elemen yang kita dapat daripada design-design ni. So
So untuk yang design ni kita nak apply yang bahagian pattern yang ada kat sini, and then bahagian detailing kat bahu macam ni. So first kali sebelum kita buat pattern, kita buat dulu bahagian detailing yang style macam ni dulu. Yang sini kalau kita tengok dia ada pakai dua warna, hitam kuning, and then dia pakai dua shade je sini. Dia bukan 3 shade lah, 2 shade je. Tak perlu buat 3. So copy saja, and then paste. Ctrl C, Ctrl F untuk paste kat depan. Check bahagian dia punya border kepanjangan dia, dan kita tukar warna. Rasa blue black macam dekat biru sikit atau. Dekat biru sikit. And then just bahagian ni. Okay, just sikit. Groupkan, Ctrl G group. Dan kita dah ada detail macam ni. Okay, untuk warna ni dia guna warna kuning kan. So kalau kita cek sini, kuning, merah ni warna. Tengok RGB ya. Saturation dia kita tingkatkan sikit, 83. Dan saturation yang kuning tu pun kalau boleh nak sama lah. Saturation kuning ni je, kuning. Dan buat 83 juga. Lepas tu dia ada satu lagi shape dekat bahagian bawah ni. Kita nak apply pattern bahagian atas saja. Kita akan apply pattern dekat bahagian bawah. That's why kita buat asing shape dia. Alright. Salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni pun antara audience yang repeat. Audience yang regular ni. Waalaikumsalam Skinny Panda. Thank you join sekali lagi live kita orang. Rasa dah cukup ni. Dia punya base dah cukup. And then kita nak buat pattern. So dalam Illustrator kan, kalau macam korang tengok dekat bahagian bahagian warna color palette ni, and then bahagian swatch library menu ni, yang gambar macam buku ni, dia ada bahagian pattern yang dia dah sediakan. Kalau kita tengok sini basic grafik, dia ada dots, lines, and then texture. Tapi di bahagian petak-petak tu tak ada. Jadi kita kena buat sendiri lah bahagian petak-petak tu. So petak dia punya petak, kalau kita tengok kat sini just line biasa saja. Tapi kita nak buat style petak-petak ni sikit. Kita nak buat petak-petak normal sikit, bukannya ikut line. Kita tengok dulu, kalau macam tak sesuai kita tukar lah. Kalau sesuai rasanya okey lah. So pattern by default, kalau macam kita nak buat pattern satu saja, boleh je kita pergi dekat objek pattern made. Cumanya dekat bahagian sini, cuma malahnya kat sini sebab kita kena tahu dia punya sizing spacing tu. Bahagian space. Bahagian space kadang-kadang tak sama. Jadi yang ni tak menarik lah. And then kalau macam kita nak buat macam ni pun, kita kena tahu macam nak gabungkan dia tu berapa banyak ang. So betternya daripada buat macam ni, and then kira calculate, nak tengok dia pasal ada jarak tak antara celah-celah ni, better kita buat pattern ikut kita punya manual punya technical. Maksudnya kat sini kita buat pattern dulu berdasarkan pattern apa yang kita nak. So shape macam ni yang ni adalah shape basic kita yang kita nak. And then guna shape yang sama, Ctrl C, Ctrl F untuk paste kat depan sebab kita nak jadikan dia sebagai masking kan. And then besarkan sampailah dekat bahagian center setiap bahagian penjuru, setiap bahagian kotak penjuru ni. So ni pun dah sampai center. Ctrl Y untuk tengok. Okey.
Ni bahagian center untuk kotak ni. Ni bahagian center untuk kotak ni. Dan ni center kotak ni. Dan ni center untuk kotak ni. So dia dah touch. Yang bahagian kotak besar ni dia dah touch dengan setiap center. Hujung-hujung dia dah touch bahagian center. Maksudnya kita dah tak ada spacing lah. Akan dirisaukan. Jadi apa yang kita boleh buat ialah untuk maskingkan dia. First kali kita kena masukkan hot ni ke depan belaka. Supaya semua objek yang kita nak masukkan jadi pattern tu duduk kat bahagian belakang. So matte clipping mask. Matte clipping mask kita dah ada shade yang ni pattern ni lah. Bila kita dah settlekan shade ni macam ni, baru kita pergi dekat bahagian pattern. And then matte. So kat sini size title art, move title art. Yang bahagian hash spacing dengan V spacing ni tak perlu sentuh. So kita dah ada bahagian pattern kita nak. Next apa yang kita kena buat ialah apply pattern. Warna sama tadi warna pattern kita sama. Nanti dia tak akan nampak. So kita apply dulu. Pattern dia akan sentiasa berada dekat bawah latest sekali. Dekat bahagian swatch kita ni, swatches kita. Apply pattern. Dia tak nampak kan. Apa yang kita boleh buat, kita kena tukar warna dulu. Pergi dekat bahagian edit. Aku apply mana pattern. Ctrl C, Ctrl F. Apply pattern. So kat sini kita nampak pattern kita dah aktif. Cumanya warna sama. That's why dia macam tak nampak. Jadi kita pergi dekat edit color, dekat artwork. Select elemen yang kita nak jadi tukar warna tu. Sebelum kita masuk dekat edit color ni. Pergi dekat element option. Ataupun sini boleh adjust. Kalau macam nak adjust kat sini pun boleh. Ni bahagian macam basic lah. Okay, set dulu. Kita pergi kat bahagian advance sikit. Bila kita tukar warna kat sini, dia secara automatik dia akan tukar sekali warna kat pattern kat sini. Sekejap Okay, so kita dah ada pattern. Corak ni mungkin kita kena kecekkan sedikit. Sebab dia, kalau basic ni macam tak nampak sangat kan pattern petak ni. Kalau macam bila dia dah print lagi, lepas tu nak cutting lagi, tak akan nampak sangat. Jadi review, transform object kena sentiasa uncheck. Sebab kalau macam kita tekan transform object, di bounding box tu dia akan ikut sekali. Ni bounding box yang pattern tu. So kita tambahlah efek dekat dia punya bounding box. Kita nak efek dekat pattern saja. So make sure transform pattern check dan transform object uncheck. Dan kita resize dia punya pattern. 50 dah cukup. Okey. Tekan je okey. Okay, so kita dah ada bahagian atas. Mungkin kita kena alihkan sedikit yang ni bahagian bawah sikit. Sebab ni macam terlampau dekat dengan bahu. Kita kalau boleh nak jadikan ia besar sikit. Kita groupkan yang bahagian belakang ni. Cara yang terbaik untuk size dia, kita pakai direct selection tu. Select bahagian elemen ni. And then baru tarik. Direct selection tu, okay. Kalau macam kita pakai yang biasa punya, yang hitam ni, ini dipanggil selection biasa. Selection biasa ni, bila kita tekan klik, dia akan pilih belaka satu whole element ataupun satu whole shape tu. Kalau kita pakai direct selection tu, dia akan pilih satu-satu daripada vector point yang membentuk shape tu. That's why kita pilih direct selection tu. Kita ambil tekan bahagian hujung sekali belah kanan dan hujung sekali belah kiri. Kita boleh alih lah bahagian pattern ni. Next, apa yang kita kena buat ialah bahagian bawah pula. So kita dah ada bahagian atas, kita nak buat bahagian bawah pula. Apa yang menarik, kita nak ambil bahagian ni tadi yang kita berminat dengan dia punya design macam ni. Dan kita juga berminat dengan design macam ni. Tak sure lagi macam benda ni adakah membantu sekejap bahagian side ni. So kita buat dulu yang base untuk bahagian bawah.
So kalau tengok sini dia buat macam mana, dia ada curve and then melekung macam ni. Jadi disebabkan kita nak sama rata, betternya kita buat separuh saja. Masuk separuh tu, kita copy dulu, Ctrl C, Ctrl F untuk paste kat depan. Kalau macam kita Ctrl V yang, okay, nak tunjuk sikit lah macam kita Ctrl V. Ni kotak, kita Ctrl C, bila kita Ctrl V, dia akan letak dekat bahagian center of the monitor. Center of the workspace monitor ni. So maksudnya ni bahagian center dekat antara monitor ni. Tu Ctrl C, Ctrl V. Kalau Ctrl C, Ctrl F, dia akan paste dekat bahagian tepat sama, posisi sama, cuma dia letak kat depan. Okay, Ctrl C, Ctrl F. So ni bahagian depan. Kita tukar warna. Yang copy ni dia akan letak kat bahagian depan. Satu lagi, Ctrl C, Ctrl B. Ctrl C, Ctrl B adalah Ctrl C untuk copy, Ctrl B untuk paste dekat Ctrl B untuk paste dekat bahagian belakang. Jadi sini kita ambil Ctrl C, Ctrl B. Bila kita tukar warna dia, tak nampak kan bahagian depan tu sebab ia duduk kat bahagian belakang. So ada 3 yang kita kena ingat. Ctrl C, Ctrl V, dia akan paste dekat center. Ctrl C, Ctrl F, ia akan paste tepat posisi sama tapi bahagian depan. Ctrl C, Ctrl B untuk paste dekat bahagian belakang tapi posisi sama. Okay, move on lagi. Nak buat bahagian bawah pula. Kalau ikut design ni adalah bahagian belakang sebenarnya, bukan bahagian depan. Ni bahagian belakang baju. Sebab dia punya baju melekung gini yang. So dia ni adalah custom jahitan lah, di mana dia punya body cutting tu dekat bahagian belakang dia macam bentuk V sikit. Ada juga kat kita pernah nampak dekat orang Malaysia buat depan ni semuanya macam melekung gitu. Tapi yang dia buat satu saja, bahagian belakang melekung, bahagian depan tak melekung. Ni jahitan yang bukan design. Okay, next kita kena buat bahagian bawah pula. Bawah pula ambil warna biru gelap tadi. So tadi saya cakap separuh hang. Kita kena buat separuh saja. Tapi kita nak buat tinggi sikit lah. Nak nampak macam ada tinggi sikit bahagian ni punya box ni. Kita buat separuh, maksudnya kita buat center dekat sini. Sekarang ni kita tak nampak mana center. Apa kita boleh buat ialah kita jadikan satu guideline untuk kita check dekat mana center antara base baju ni. Sebab kita nak buat bahagian curve. Kalau macam kita buat satu-satu and then bahagian sini pula kalau buat panjang tu, nanti susah nak tahu macam ada dia perfect accurate ataupun tak. Jadi betternya kita buat separuh dulu, lepas tu kita copy nanti. Okay, dekat bahagian sini kita nak buat bahagian curve kan. Jadi kita tambah dia punya anchor point antara sini dan sini. Dah okey. So kita dah ada 3 anchor point dekat bahagian atas. Macam mana nak tambah? Kita just tekan P saja. Select object, tekan P, dia akan ada ni dah. Ada notification ataupun kata annotation yang menunjukkan plus punya icon. P tu ada pen tu ada dia macam plus icon. Itu maksudnya kita dalam pen tu untuk tambah icon. Tambah anchor point. Alright, anchor point kita dah ada. Apa yang kita kena buat, kita kena pindahkan ke sini kat bawah supaya dia ni dah ada basic shape yang bahagian tepi ni. Okay. And then untuk curve, korang boleh gunakan Shift C untuk aktifkan anchor point punya modified ni. Jadi bila kita pergi dekat bahagian tengah ni, tengah antara dua ni, kita boleh alih macam ni je. Alright. So kita dapatlah bahagian curve tu. Okay, next kita nak buat bahagian sana pula. Senang saja, kita just copy. Kalau untuk copy sebelah side, kita kena ambil dulu kat bahagian hujung sebab kita nak bagi sama kan. Jadi tekan O. O ni macam reflect lah, reflect. Dia macam reflect. Kalau ada satu lagi R ni
bila kita tekan R, dia akan keluarkan tu rotation. Kalau O, dia akan keluarkan tu macam reflect macam ni. So kita nak guna O, bukannya kita nak gunakan reflect tu, bukannya rotation tu. Make sure dia kena dengan anchor point. Dan kita dapatlah similar shape. Alright. Mungkin yang ni tak true lagi. Yang ni sebenarnya kalau ikut design nampak besar kan, tapi tak, sebab ni adalah bahagian jahitan. So yang kita nampak adalah bahagian sini saja. Sampai sini saja. Yang ni akan duduk kat bahagian dalam baju. Jadi mungkin kita kena adjust sikit design ni. Masuk dalam isolation. Masuk isolation tu, bila kita tekan satu elemen double click, dia akan masuk dalam isolation mode. Supaya kita mudahlah kita nak select tanpa effect dekat bahagian elemen kat luar sana. Jadi pilih bahagian direct selection tu. Pakai direct selection tu, pilih anchor point yang kita nak panjangkan dia. Dan kita naik. So jangan stretch. Kalau stretch, ni masuk stretch. Kalau stretch, kita punya ni akan affected. Jadi better guna direct selection tu and then tingkatkan dia punya tinggi ataupun kerendahan dengan drag je. Okay, kita dah ada bahagian set macam ni. Jadi dia akan dapatkan macam ilusi ada box lah, ada box curve macam ni. I'm back bang. Back kita tengah buat ni. Okay, next apa yang kita nak buat ialah kita nak cuba apply yang bahagian shape macam ni dekat bahagian sini. Cumanya tak tahu nak bagi dia apa kata? Nak bagi dia overlap ataupun letak belakang. Tak apa, kita cuba je dahulu. Kat sini kita nak buat curve juga bahagian atas tu. So kita buat cara berbeza sikit. Kita letak curve dekat bahagian atas tu. Pakai direct selection tu untuk positioningkan objek supaya senang kita tahu dia punya size dia. Nampak sini macam lari kan. Ni macam tak kena. Jadi kita punya ni mungkin ada isu alignment. Control Y untuk masuk kepada outline mode. Bila outline mode ni senang sikit, kita nak nampak kita punya bounding box tu sama size tak dengan kita punya main box. So ni dah sama size. Yang ni kena turunkan sedikit. Untuk deactivatekan outline mode, Ctrl Y sekali lagi untuk keluar. Alignkan dia dekat bahagian atas menggunakan alignment punya tool ni. Untuk guna elemen tool ni kita kena ada dua objek yang diselect. Satu objek yang ni yang kita nak alignkan tu, dan satu lagi objek yang kita nak align. So objek pertama nak di-alignkan, objek yang kedua adalah objek yang kita nak align. Bila dah select macam ni, kita boleh klik, tekan Alt, dia ada macam ada dua cursor macam tu. So dua cursor ni maksudnya untuk prioritaskan mana selection yang kita nak jadikan sebagai kunci untuk kita alignkan elemen kita. Tekan je left click dekat mouse, and then bila dia ada macam ni, dia akan nampak macam tebal sikit punya highlight dia kan. Tu maksudnya dia tengah aktif. So just align je. Okay, so kita dah ada bahagian atas. Kita nak letak bahagian belakang sedikit yang ni. Kita nak buat bahagian tepi ni. Kita nak cuba apply bahagian yang style macam ni. Jadi kita dah ada curve mode. Yang ni kita tukar warna dia. Save MK. Nanti warna kita tukar balik sebab kita nak bezakan antara warna lain dengan warna lain tu je. Buat bahagian side. Kita nak buat bahagian side sekarang ni. Yang ni pun tukar warna. Yang jadi warna, oops, sorry.
sini sikit. Kalau kita pilih warna kelabu kan, make sure kelabu kita tu ia bukannya kelabu yang kat hujung. Sebab kelabu kat hujung warna dia agak macam kosong sikit warna dia. Jadi kita tambah sikit warna blue untuk bagikan blue, ada warna cool sikit. Panjangkan dia. Selection tu. Kalau korang macam masa korang buat selection ni kan, macam korang buat resize ni, tapi dia tak lekat dekat bahagian bounding box main element, mungkin sebabnya korang tak aktifkan bahagian snap to point dan smart guide. So korang kena aktifkan ni, smart guide dengan snap to point. Yang bahagian snap to pixel jangan buat. Sebab nak snap to pixel ni dia ikut pixel yang screen ni. Jadi pixel ni kita kalau boleh avoid lah guna snap to pixel ni. Sama juga untuk movekan anchor point saja pakai direct selection tu, kita boleh movekan dia macam ni. Okay, kita dah ada bahagian ni macam ni. So yang kat sini ke copy dulu, paste kat luar. Sebab kita tak tahu lagi sama ada macam mana shape yang kita nak buat dekat sini. Jadi copy, letak bahagian center. Copy, center, tekan reflect punya tu, baik tekan O, pindahkan belah sini pula, align. Kita dah ada shape macam ni pula. So yang shape macam ni, kita nak bagi ada ilusi style macam ni pun okey. Cuma kita nak bagi macam yang bahagian belakang ni ada juga bahagian depan ni. Tapi still kita nak maintain bahagian shape yang ni. So apa yang kita boleh buat, kita select dulu 3, 3, 5 ni, 1, 2, 3, side 2 dan bahagian bawah 1. Kita tekan Shift M untuk aktifkan shape builder punya mode. So bila kita tekan shape builder punya mode, kita dapat hasilkan shape yang berbeza lah. Macam ni. Okay, so kat sini korang boleh nak buat kosong. Kalau nak kosong pun boleh. Tak nak buat kosong pun tak apa. Sekarang ni kita tak nak kosong, kita nak letak macam pattern sedikit, macam yang merah tu. Jadi apa yang kita buat, kita copy dulu yang warna merah tu. Bila nak tekan copy, jangan tekan copy, tekan I and then select je. Sebab kalau kita tekan I, dia akan select dekat mana layer yang depan dulu. Kita nak ambil warna yang bahagian belakang, tapi disebabkan pattern ni duduk kat depan, layer pattern duduk kat depan, kita ada masalah untuk select pakai selection warna eyedropper ni seperti biasa. Jadi untuk solvekan isu ni, kita tekan I untuk aktifkan eyedrop, and then tekan shift. Tekan I and then tekan shift. Bila kita tekan shift, dia akan select dekat mana-mana saja warna yang kita point out. Okay, dekat mana-mana saja warna yang kita point out, dia akan select warna tu lah. So berbeza dengan I, bila kita select I saja, maksudnya tak tekan shift apa. Normal eyedropper bila kita select, dia akan select bahagian layer paling atas sekali. Okay, so layer atas sekali kat bahagian sini adalah pattern. Kita nak ambil bahagian warna belakang tu, warna dekat base pattern tu, warna belakang layer pattern. Jadi which is warna macam brown merah ni. So kita dapatlah warna style macam ni. Sekejap silap saya ada buat kesilapan. Sepatutnya warna pattern ialah warna merah, warna yang brown tu. Yang merah ni adalah warna base kita, warna primary kita. Okay, kita dah settlekan bahagian ni. Next apa yang kita kena buat ialah dia ada ilusi untuk nampakkan macam
nampak macam ada bounding box macam ni yang macam ada benda bergantung, macam bergantung. So untuk dapatkan ilusi ni boleh je korang just remove je yang bahagian ni. Nampak je yang ilusi bergantung tu. Tapi kita tak nak sebab kita nak apply pattern. Ctrl C, Ctrl F, apply pattern. Okay. Okay, kalau macam ni, problemnya kalau macam kita apply ni, apply pattern kat sini, dia macam single tau. Dia macam single. So sekarang ni single. So kita nak apply pattern dalam satu elemen saja. Apa yang kita kena buat ialah kita kena select elemen yang berbeza ni dan jadikan dia sebagai compound path. So compound path ni saya pernah ajar dulu. Compound path ni dia menjadikan elemen yang berbeza sebagai satu elemen saja. Dia bukan macam group. Kalau group tu macam folder, tapi dalam folder tu ada banyak elemen. Tapi kalau compound path ni dia memang jadikan elemen berbeza tu sebagai satu saja, satu vektor saja. So pergi dekat pegang compound path, object compound path, and then made. So bila kita dah made, ni akan jadi satu elemen saja. And then baru kita boleh apply pattern. So pattern ni, even kalau macam kita move pun, macam transform, move, transform object uncheck, bila kita move, dia akan still maintain sama antara kiri dan kanan. Kalau macam group, and then kita buat pattern, nanti pattern dekat belah kiri ataupun belah kanan tu dia tak sama tau. Dia tak sama dia punya apa panggil, dia punya positioning tu. So kalau kita tengok kat sini, sama kan? Inilah yang kenapa kita jadikan compound path tu, bukannya group. Okay, next kita nak buat bahagian tengah pula. Bahagian tengah pula. Saya ada satu idea lagi untuk bahagian yang macam ni. Kita nak buat ni bahagian stay warna merah juga, tapi besar. So yang bahagian ni kita remove. Yang bahagian satu ni, yang group ni kita remove. And then yang bahagian ni kita kecilkan sedikit. Direct selection tu kecilkan sedikit. Kita dapat shape macam ni. Okay, nice. Nak masuk ke dalam group ni. No. Tak payah, tak perlu. Yang ni kena tinggikan sedikit. Okay, sekarang ni kalau bila kita tinggikan dia, dia punya bawah ni lari kan, macam lari sikit dia, sebab dia punya angle ni lari. So kalau macam tak nak lari daripada angle tu, kita make sure kena aktifkan yang smart object dulu dah. Smart guide dulu lah. Bila kita dah aktifkan smart guide, nanti dia ada kayak macam nampak macam warna ungu, macam warna ungu pink tu. So warna ungu pink ni maksudnya kita still berada dalam dalam angle yang sama. Okay, dan select, kita set. So kita punya angle still tak berubah. Copy balik, reflect, start letak kat bahagian side pula. Make sure yang ni adalah align satu sama lain. Okay, yang bahagian ni pula saya ada idea untuk jadikan ia sebagai border. Tapi border ni taklah terlampau tebal sangat. Kita kalau boleh, kita nak consistency tu ada. So kalau kita tengok kat sini, berapa dia punya ketinggian kat sini, ketinggian border sini. Jadi 0.08 pada dekat objek path offset path 0.08. So kita dapat dia punya yang sama ni lah. Cumanya kat sini kita nak buat bahagian putih. So kat sini putih, sorry. Sama juga macam biasa, kita pakai anchor point, kita move sikit bahagian ni. Tapi disebabkan sini ada curve, kat sini ada curve kan. Jadi untuk tak nak bagi kita curve tu kita affected, kita just pakai shape builder je. Shape builder. Alright. Groupkan yang ni, and then pindah balik bahagian reflect, tekan O.
Dah balik sini. Alignkan dia. Okay, dapat yang sama. Padu HDR. Okay, thank you Haris. Irfan Win. Terima kasih kena bagi rose. Tak pasang pula saya. Okay, next apa yang kita kena buat ialah, kalau ikutkan by default ni dah settle sebenarnya. So kita kena cari logo saja yang bahagian tengah ni. Logo ataupun nombor. Korang nak letak nombor boleh, korang nak letak logo pun boleh. Tapi yang bahagian ni kita letak bahagian atas sikit lah. Kalau nak letak logo. Kalau korang nak letak logo, korang letak atas sikit bahagian logo. Kalau tak nak letak logo, tengok ni macam ni dia orang letak ni. Bahagian atas sikit. Betul-betul sama side dengan bahagian bahagian tekuk ni. Tapi kita tak nak letak bahagian apa? Bahagian logo dekat dada. Kita nak buat logo baru dan letak kat tengah. So, saya berminat untuk buat cara yang style macam ni. Style macam ni saya agak berminat. Apa yang kita boleh buat? First kali kita kena tahulah macam mana nak buat macam ni. Saya akan ajar. So, dipakai M untuk moiler. Disebabkan kita pakai, kita tukar kepada WB lah. Kita panggil one kan. Sebab yang request tadi beruang ke beruang apa ya. Kita pakai nombor W and then cari font yang sesuai. So mostly font ni macam font jenis college ataupun high school. Cari school line. Oh, school United. Okay, ni pun dah okay. Ni adalah form slab seri rasanya. Bukan nama font, dia punya typeface dia. Typeface dia rasanya slab seri lah. Kalau sans serif macam tajam sikit. Ni slab serif lah. Jadi letakkan logo dekat bahagian sini. Macam live sebelum ni saya cakap, kalau macam nak buat NFA, kalau boleh kena buat logo besar tu kan. Kalau macam ada polo susah lah. Sebab logo tu agak besar. Jadi macam makan sikit dekat placket punya button tu. So untuk elakkan benda tu, just pakai round neck ataupun v-neck saja, ataupun NFF punya neck saja. Tak perlu pakai polo. Okay, kita teruskan balik. Sekarang ni kita dah ada bahagian base kita untuk kita jadikan sebagai logo. Yang ni jangan risau. Kita adjust sikit dia punya color. Dia punya case sikit. Ni sikit ke orange sikit. Untuk dapatkan efek yang macam putih, and then yang stroke ni, stroke putih dan stroke yang belakang ni, kita pergi dekat bahagian appearance punya tu. Dekat appearance punya tu, aktifkan fill color. Yang ni balik, pilih warna yang copy, paste dekat sini balik warna, and then buat lagi fill. Yang sini pula kita buat warna dekat bahagian background kita, which is this one. Okay, which is this one. And then jadikan dia sebagai path or set path. So tak nampak sebab dia warna yang sama. Buat satu lagi. Yang ni belakang ni pula kita ambil warna base biru gelap ni. Path or set path putih. Okay, so kita dah ada lah efek yang stroke ikut tiga warna. So yang depan warna macam gold sikit. Warna belakang lili pula adalah bahagian warna ni, warna base. Dan bahagian belakang sekali warna stroke adalah warna yang bahagian gelap tu. So konsistensi kena ada. Konsistensi antara warna pun kena beringat lah. Okay, kita dah ada W. Next apa yang kita kena buat ialah kita nak buat yang macam curve macam ni. Macam mana dibuat macam tu? Okay, simple saja.
First kali korang jadikan shape biasa. And then letakkan one kan. Kita letak one lah. One. Tapi yang ni kita jadikan warna putih lah. So untuk dapatkan yang sama macam curve macam ni, kita just boleh pergi. Sekejap kita nak groupkan dia dulu. Yang ni kita control, tak apa, kita boleh control shift lagi. Centerkan dia. Kalau kita tengok kat sini tak center ni sebabkan dia ikut bounding box punya ni. So kita nak avoid benda tu. Kita buat satu lagi. Then make sure ni center. At least center lah. Okay. And then kotak ni kita start daripada sini dulu. Biar dia align macam ni. Yang ni macam ni. Yang ni macam ni. Baru kita panjangkan balik. Okay. And then groupkan. Letak kat sini. Kita F8. Pergi dekat bahagian warp. Arc. So dapatlah efek macam curve macam tu. Itu sahaja nak buat bahagian curve. Jadi kita still boleh edit yang bahagian dalam ni. Jangan risau. Sebab kita tak outline lagi. Ataupun kita tak vectorizkan lagi dia punya tu. Dia punya objek tu. Centerkan. Yang ni kita main mata je lah. Kita main mata. Dia pindah sedikit bagi tak sama. Okay, jadi dia dah one. And then siapa yang kita kena buat ialah yang bahagian ni, bahagian kotak ni, kita kena jadikan dia sebagai ada outline juga. So first kali kita kena expand dulu. Kita dah ada copy, jangan risau. Object, path, offset path. Then tukar warna ikut belakang. Satu kali lagi. Object, path, offset path. Ambil warna pula ni. Okay. So jadilah satu. Ni settle bahagian depan. So next bahagian belakang pula. Kita nak outlinekan dulu. Dia appearance, object, expand. Okay. Kat sini mungkin kita nak bagi sedikit detail lah. So untuk detail, Ctrl C, Ctrl V, select bahagian elemen dalam ni saja. And then bagi pattern. Pattern yang risau, pattern ni kita tukar warna dia. Macam biasa, pergi dekat edit color, dekat layout. And then pilih dekat warna yang lebih kurang sama lah. Sekejap. Pattern kita copy sini. Copy warna. Select balik, edit color dekat layout. Advanced option. Kat sini tukar sini warna. So kita dah sama warna. Kita pindah ke depan saja. Just sikit, saturation tinggi sikit. Tekan OK.
Alright. Settle yang bahagian depan. Okay, kena besarkan sikit. Grupkan, besarkan sikit. Next bahagian belakang pula. Bahagian belakang kita copy saja. Paste. Paste dekat bahagian tengah ni. Okay, and then kita kena adjust sikit belakang. Sebab saya punya pola dia tak sama depan dan belakang. So naik ke atas. Okay, done. Yang ni remove. Ungroup balik. Remove yang bahagian ni. Kita nak buat bahagian belakang pula. Bahagian belakang kita just letak nombor dengan nama. So nombor dengan nama. One. Letak one sini. And then letak nombor. So atas pilihan korang lah. Kalau korang letak nombor dekat depan boleh. Kalau letak nombor belakang boleh. 8. School condense ada? School condense. School tak ada lah. School condense. School condense. Nak besarkan sedikit yang ni. Ctrl Shift O. Nama ada orang boleh letak kat sini, ada orang nak letak kat sini. So ni pun atas korang punya pandangan masing-masing lah. Tak ada salah, tak ada betul pun. Spacing dia kena tinggikan sikit lah. Konsistensi antara space kalau boleh biar samalah. Konsistensi antara space dia kalau boleh kena sama. Jadi ni kena tinggikan sikit. Okay. Then object path, offset path macam sama, macam biasa. Kita buat dia punya offset path, object path, offset path. Yang mostly kita main sini je. Object path, offset path, object path, offset path. And then yang ni tukarlah warna kuning. Ni pun sama. Object path, sorry. Object path, offset path. Ambil warna belakang. Object path, offset path. Ambil bahagian warna depan pula. Pindah ke belakang. Dah ada. Dan ni tukar warna. Okay, bahagian belakang kita kena buat beza sedikit lah. Sebabnya kalau macam boleh kan, kalau macam nak sama boleh, tapi kita nak cuba buat yang berbeza sikit dekat bahagian belakang. So apa yang boleh kita buat,
kita kena carilah cara macam mana kita nak bahagian belakang ni nak bagi beza sikit bahagian depan. Satu cara ialah buang bahagian ni. Buang terus bahagian ni. Tu satu cara. Cara kedua, kita besarkan yang bahagian ni dan letak bahagian belakang. So tu cara yang kedua. Tinggiskan sikit. Okay, yang ni nampak macam tak sama kan? Tak apa, sebab yang ni kita panjangkan dia sampai ke bawah. So make sure kalau kita ikut dia punya guideline sebab kalau macam kita beralih, dia akan tak ada warna ungu. Jadi kita make sure dapat warna ungu pink punya guideline tu. Kalau macam dekat sini tulis on, so maksudnya kita dalam angle yang betul. Okay, move sikit yang ni. Yang ni pindah bawah sikit dan samakan. So baru kita ada perbezaan dengan bahagian depan dan belakang. Ni apa ni? Okay. Copy balik. Tekan O untuk reflect. Sama macam tadi. Select align. Dah settle. So kita ada perbezaan antara depan dan belakang. Yang ni mungkin kita kena tambah satu lagi stroke kot. Stroke putih 0.08. Object path offset path 0.08 inci. Jadikan warna putih. Okey, bahagian lengan pula. Okey, lengan untuk lengan nombor 11. Bawah pasang sikit, nanti saya tukar. Untuk bahagian lengan, lengan kita ada dua sini. Tapi yang ni lengan panjang. Yang ni kita nak buat macam ni yang dia macam pakai curve sikit. So kalau kita tengok kat sini, curve kat tengah ni macam gini. And then ke belakang ni macam gini. Okay, copy dulu. Kita nak jadikan sebagai reference kita. Kita pakai pen tu biasa saja. Ni yang rendah. Yang rendah satu. And then yang belakang tu pula bahagian yang bawah sedikit. Bawah sedikit sini okey. And then sini. So kat sini ada curve. Kita boleh pakai radius punya ni. Kalau macam kita tekan direct selection tu, tekan A, and then kita tekan dekat anchor point tu, kita ada macam ada bulatan macam ni. Tekan bahagian toggle tu, and then just buat macam ni je. Direct je. So sini satu, sini pun kita buat satu lah. Satu inci. Okay, kita dah ada macam ni. Next kita gabungkan dia. Sebabnya sekarang ni itu adalah stroke yang berbeza. So gabungkan dia kat sini. Kita akan dapat lebih kurang macam ni lah. Cuma ni yang ni agak panjang lah. Yang ni kita buat tebal sikit. Ctrl C pula dah. Tekan O, then reflect balik. Okay, and then gabungkan pakai shape builder punya. Shape builder punya tu Shift M untuk aktifkan shape builder. So kita dah ada bahagian ni. And then kita kena pilih warna. Pilih warna. Set upkan base dia. Tak bahagian belakang. Pilih warna kita ni. Sorry, ni sepatutnya gelap. Yang ni patutnya merah sebab kita nak ikut warna bahu badang. Okay, settle part 1. So kat sini kita nak letak
Kita boleh tinggal kosong ataupun nak letak pun boleh, ataupun nak letak 5 logo pun boleh sini. Copy dulu kat sini sebab sama saja. And then dekat bahagian ni nak tukar nombor sebelah dia. Tukar nombor sebelah Tukar nombor 11. Satu-satu. Jauhkan sikit. Letak sini. Tinggikan lagi. Teruskan sikit. Konsentrasi. Ni dah okey. Control Shift O. And then object expand lagi. Object expand. Okay, 11 centerkan. Ini nampak tak balance? Ni dia balance dari segi matematik, tapi dia tak balance dari segi optik. Optik ni maksudnya optika kita punya mata lah. So sebabkan nombor ni dia ada berat bahagian sebelah sini yang, which is why kalau macam kita nampak bahagian design dia yang NFL tu, dia cari font ataupun nombor yang sama. Nombor yang sama label. Tu 75 sama label, ataupun 88 tadi sama label, ataupun 25 pun okey rasanya 25. Tapi tak apa. Kita buat je nombor 11 tu. Cuma ni tak nampak balance lah. Secara optiknya tak nampak balance lah. Kalau macam kita alihkan nak bagi balance boleh. Cuma ni wang ni kena jadi sebagai anchor lah, anchor kita. Yang ni nombor ni kita kena alih supaya sama dengan yang ni sikit tepi ni. Tapi bila kita sama optik sama, bahagian side pula nampak macam flat. Sebab tak balance. So tu berhati-hati lah kalau macam nombor tu, bila kita nak tulis nombor yang macam nombor bukan dinamik nombor dinamik ni maksudnya bukan, kalau macam orang order baju, bukannya nombor yang sentiasa bertukar, nombor yang statik je, macam tahun 24 tahun 23. So kena tengok font juga kalau macam nak bagi optic balance tu yang sesuai. Satu tengok font, and then tengok nombor. So untuk font yang macam ni, nombor ni tak sesuai, nombor satu-satu ni tak sesuai. Tapi tak apa, apa yang kita boleh buat ialah untuk bagi balancekan balik benda ni, kita boleh je bagi kita remove bahagian ni. So untuk dapatkan sini, jadi kita modify balik. Ini bersama satu. Ini pun modify balik. Potong. Bersama, potong. Okay. And then copy bahagian nombor 1 ni balik. Tak bahagian sini. So kita ada lebih kurang balance lah. Baru nampak macam balance sikit. Yang ni mungkin kita nak bagi balance lagi, kita boleh reflect saja. Jadi macam tu. So nampak balance sikit. Balancekan dengan ni. Yang ni pun balancekan dengan yang ni. Okay, satu-satu.
Kat bahagian sini korang letak lah, korang nak letak apa pun. Yang ni pun boleh letak, nombor pun boleh letak atas pilihan masing-masing lah bahagian sini. So kita letak bahagian ni. Kat sini pun korang nak letak pattern pun boleh, tak ada masalah. Patternnya kita letak pattern lah, sebabnya kita dah ada yang bahagian ni kan. Okay, dah settle bahagian design yang NFL tu. Next kita nak masukkan dalam kita punya 2D mockup. Kita lupa bahagian outer clip ni. Clip mask. Masukkan dalam 2D mockup kita punya properties. Copy paste. Nanti kita akan tukar yang collar ni nanti. Kadang-kadang korang sebagai designer, korang yang buat baru nak start design agency ni, bila korang dah biasa buat design, korang akan ada style korang sendiri tau. Korang akan ada style korang sendiri. Jadi macam korang kalau macam orang lain tengok mesti dia akan pasang, oh ni style macam designer, ni style macam designer ni. Kita boleh detect dia punya style tu berdasarkan kita punya ni lah, kita punya style sendiri tu. So untuk yang first time ataupun yang baru belajar mungkin macam susah sikit lah nak dapatkan style sendiri, sebab dia kena main try error more. Bila kita dah ada kita punya reference ataupun kesukaan kita, style teknik yang mana kita minat, nanti kita punya style tu akan noticeable lah di setiap branding yang kita pakai untuk projek-projek ni pun. That's why kalau macam untuk projek logo ataupun projek branding ataupun projek macam ilustrasi, dia orang akan hire orang mengikut style. So range ataupun value harga kadang-kadang pun berubah mengikut spesifik styling yang specialist yang designer ataupun illustrator tu buat. Jangan jadi general. Untuk first starting boleh lah pergi general sebab kita baru belajar kan, tapi lama-lama korang akan ada style. Jangan pergi dekat bahagian general lah. Kita spesifik fokus pada teknik yang sama saja. And then cuba explore and then revise korang punya teknik daripada situ. Alamak, ni sepatutnya kanang. Biarlah.
Satu lagi nasihat saya, kalau macam kita buat design ni Kang, jangan takut untuk gagal lah. Main-main je, layan je buat kerja. Kalau serius sangat tak boleh juga. Tak bahagian kanan sana. Pindah ke belakang. Dan next lagi bahagian ni pula. Di sini Ctrl C, sini Ctrl V. Okay, so selesailah kita punya NFF punya style. Semudah macam tu saja. Kita copy, letak ke depan sebelum tu kita nak tukar color dulu. Color NFL, color NFL, NFL, NFL. Vignette diamond. Okay, baru settle. Okay, begitulah caranya kita buat kita punya style NFL kita sendiri. Jadi apa yang kita boleh belajar dari sini? Tak copy. Sekejap copy balik. Dia hilang. Okay, ada. Okay, so apa yang kita boleh belajar daripada sini, bila kita tengok design NFL tu, mostly dia punya depan tu agak lapang. Dia agak lapang dekat bahagian depan. And then dia punya detailing dia buat dekat bahagian bawah, bahagian lengan dengan bahagian bahu saja. Kalau ikutkan senang cerita, kalau saya bulatkan ni, kat sini dia orang buat macam kosong saja. Dia orang ada buat juga design, tapi maksudnya design yang tidak macam kuat sangat maksudnya tak ada background sangat. Just simple plain. And then dia orang pergi kat overboard dekat bahagian sini, bahagian lengan dengan bahagian bahu. Satu lagi dekat bahagian bawah. Okay, dekat bahagian tengah ni ikut atas korang lah. Kalau nak buat macam yang panjang lebar pun tak apa. And then tambah pattern, asalkan dia punya sekeliling dia tu, and then dekat dia punya ruang sekeliling dia tu adalah space yang besar dan kosong, agak melima. Yang belakang pun sama. Korang nak pergi nak letak detailing apa-apa, letak dekat bahagian bahu, lengan, and then bahagian bawah. Alright. So disebabkan malam ni kita nak
rest awal sebab esok pun dah start bekerja. Setakat ni rasanya dah satu design sajalah kita dapat buat. Jadi ada apa-apa sebarang soalan yang ingin ditanyakan? Tak ada okey. Since ada, kita akhiri kita punya live dengan sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.